Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan bersuci asas kebersihan. Pelajaran yang ke-18. Okay, bersuci asas kebersihan merupakan bidang fiqh. Okay, kita tengok yang pertama, bersuci daripada segi maksud dan hukum taharah. Okey, daripada segi bahasa, taharah adalah suci dan bersih. Daripada segi istilah, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Hukum melaksanakan taharah adalah wajib ketika ingin melaksanakan ibadah solat dan tawaf, memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Taharah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, menyucikan najis, dan yang kedua, mengangkat hadis. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan menyucikan menyucikan najis. Okey, menyucikan najis. Najis terbahagi kepada tiga. Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassitah, dan yang ketiga mughallazah. Mengangkat hadas pula terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Okey, untuk menyucikan hadas kecil, kita boleh berwuduk ataupun bertayamum ketika ketiadaan air. Manakala hadas besar pula, kita boleh menyucikannya dengan mandi wajib, ataupun sekiranya tiada air, kita boleh bertayamum. Itu mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak terbahagi kepada 7 bahagian. Sebentar lagi kita akan tengok satu-satu air mutlak. Okay, yang kedua, debu tanah yang suci yang tidak bercampur dengan kotoran ataupun najis. Dan yang ketiga, batu yang suci atau benda yang kesat. Okay, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk bersuci. 7 sumber air mutlak. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air perigi. Dan yang terakhir sekali adalah air salji. Okay, ini adalah sumber-sumber air mutlak ataupun 7 jenis air mutlak. Okay, seterusnya jenis air. Jenis air terbahagi kepada 4. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air musyammas. Dan yang keempat, air mutanajis. Okay, kita tengok yang pertama, air mutlak. Maksud air mutlak adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Okay, maksudnya kat sini dia merupakan air yang suci dan dia boleh menyucikan benda yang lain. Okay, sifat air mutlak, air bersih yang belum digunakan untuk bersuci, yang tidak pernah digunakan untuk bersuci. Itu air mutlak. Selain itu, sifatnya adalah air yang tidak berubah bau, warna atau rasa dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Okay, bila air yang tidak berubah warna, bau dan rasa, maka ia disebut sebagai sifat air mutlak. Okay, kegunaan air mutlak adalah untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Okay, itu adalah kegunaan air mutlak. Okay, yang seterusnya, kepentingan bersuci. Mengapakah kita digalakkan untuk bersuci? Yang pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadat. Kita yakin bahawa ibadat yang bersih daripada najis atau kotoran akan sah sesuatu ibadat tersebut. Yang kedua, dapat memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Yang ketiga, dapat mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Yang keempat, menjadikan tempat ibadat sentiasa selesa dan terhindar daripada kotoran. Dan yang kelima, meningkatkan maruah diri dan ketamadunan umat.
Yang keenam, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya air mustakmal. Jenis air yang kedua adalah air mustakmal. Okey, maksudnya air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, air mustakmal adalah air yang suci tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menyucikan benda yang lain. Itu air mustakmal. Okey, sifat air mustakmal adalah air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci maka dipanggil air mustakmal. Okey, air yang telah digunakan. Okey, penggunaan air mustakmal boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Okey, itu adalah kegunaan air mustakmal. Okey, air musyammas. Maksudnya air yang disimpan dalam bekas logam kecuali emas dan perak yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, musyammas diambil daripada perkataan syamsun iaitu matahari. Jadi air yang terdedah kepada cahaya matahari yang berada dalam bekas logam maka ia disebut sebagai air musyammas. Okey, kita tengok pula kepada sifat air musyammas. Air mutlak yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlampau panas. Okey, biasanya ni di tengah padang pasir lah atau negara yang mengalami iklim yang terlampau panas atau terlalu panas. Okey, kegunaan air musyammas makruh apabila digunakan ketika masih panas. Okey, ketika masih panas penggunaan air musyammas adalah makruh. Tetapi bila ia dah sejuk maka ia boleh digunakan. Okey, air mutanajis. Bila sebut mutanajis maka ia berkaitan dengan najis. Okey, kita tengok pengertian air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang dimasuki ataupun terkena najis. Okey, sifat air mutanajis, air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah bau, warna dan rasa. Okey, ini maksudnya kat sini sifat air mutanajis, air yang dimasuki najis dan di dalamnya tidak mencukupi 1 kolah walaupun tidak mengubah bau, warna dan rasa maka ia disebut sebagai mutanajis. Tetapi bila ia lebih daripada 2 kolah ia tidak dipanggil air mutanajis tetapi dipanggil sebagai air mutlak. Okey, sifat yang kedua air mutanajis adalah air yang tidak mengalir, yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Okey, ni air yang tidak mengalir walaupun lebih daripada 2 kolah tetapi ia tidak mengalir apabila dimasuki najis, berubah warna, bau dan rasa maka itu adalah sifat mutanajis. Okey, penggunaannya bila bercampur dengan najis atau sesuatu kotoran yang berkaitan dengan najis maka ia tidak sah digunakan untuk bersuci, malah tidak boleh digunakan untuk minum ataupun menyucikan benda yang lain. Okey, kita tengok perbezaan antara suci dengan bersih. Okey, bersih maksudnya pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Okey, yang kedua bersih tetapi tidak suci. Sebab apa? Sebab tidak menggunakan air mutlak dan tidak boleh digunakan untuk solat. Itu maksud bersih. Okey, manakala maksud suci pula dalam konsep agama kita, kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Okey, ini adalah kotoran. Tidak bersih tetapi suci. Ya, tidak bersih tetapi suci dan boleh digunakan untuk mengerjakan ibadat solat. Okey, itu adalah perbezaan antara bersih dan suci. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu memberi pemahaman yang baik kepada anak-anak pelajar. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.